Hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini dalam bab 7 Sejarah Tingkatan 2 kita akan melihat berkaitan negeri Pahang, negeri Perak, negeri Terengganu, negeri Selangor dengan warisan Kesultanan Melayu Melaka dan Johor Riau. Sebelum itu kita kena faham Pahang dan Perak merupakan warisan daripada Kesultanan Melayu Melaka, manakala Terengganu dan Selangor pula mewarisi Kesultanan Johor Riau. Sebelum itu, kita tengok dulu konsep-konsep perlu kita kuasai. Yang pertama, konsep daulat. Yang kedua, konsep alat kebesaran. Dan yang ketiga, konsep empayar. Tiga-tiga ni mahu yang peranan untuk memahami apa cerita kita ni. Daulat merupakan kuasa dan kewibawaan raja sebagai pemimpin. Semua orang kena taat setia, dan kalau tak, dia akan dianggap mendahaka. Kalau raja itu berdaulat, dia mesti ditaat. Kalau tak, dia derhaka. Okey, alat kebesaran, antara alat-alatnya, ini mesti setiap raja kena ada. Cap mohor, nobat, keris dan lembing, mahkota dan ada beberapa lagi lah. Alat kebesaran digunakan semasa upacara, istiadat pertabalan, perkahwinan dan kemangkatan raja. Jika tiada atau tidak cukup alat kebesaran ini, tak boleh jadi raja. Jika tiada daulat, maka tidak boleh jadi raja. Konsep daulat, adat istiadat dan adat kebesaran ini menjadikan raja mempunyai kedudukan yang tinggi dan istimewa. Konsep yang seterusnya ialah empire. Kita kena kuasai ini. Sebab Pahang, Perak, Terengganu dan juga Selangor berada dalam empire apa ketika mereka ataupun negeri-negeri ini ditubuhkan. Okey, sama ada di bawah tanah jajahan ataupun naungan. Kita faham Pahang, Perak, Terengganu dan juga Selangor ketika ditubuhkan masih berada di bawah Kesultanan Melayu Melaka ataupun Kesultanan Riau. Yang mana keempat-empat negeri ini sama ada di bawah naungan ataupun di bawah jajahan. Okey, ingat Pahang dan Perak mewarisi Kesultanan Melayu Melaka. Manakala Terengganu dan Selangor mewarisi Kesultanan Johor Riau. Kesultanan Pahang diasaskan oleh keluarga diraja Kesultanan Melayu Melaka pada zaman kegemilangan kerajaan tersebut. Pada abad ke-15, Pahang merupakan sebahagian wilayah naungan Kesultanan Melayu Melaka. Sebelum itu, Pahang ini adalah jajahan Siam. Raja Muhammad, iaitu putera kepada Sultan Mansur Shah, berangkat dari Melaka ke Pahang. Okey, diiringi oleh golongan bangsawan Melaka. Di sana, beliau mengasaskan kerajaan di Pahang pada tahun 1470 dengan gelaran Sultan Muhammad Shah. Sultan Muhammad Shah mendirikan pusat pemerintahan di Pekan, berhampiran Kuala Sungai Pahang. Sultan Abdul Jamil Shah merupakan sultan ketiga yang memerintah Pahang dan antara sultan yang termasyhur. Beliau mengekalkan hubungan yang harmoni dengan Kesultanan Melayu Melaka. Baginda juga berjaya mempertahankan Pahang semasa diserang oleh Siam. Sultan Abdul Ghafur Muhaiddin Shah tidak meninggalkan waris kerana puteranya Raja Muda Abdullah mangkat. Kemudian Pahang diperintah oleh Kesultanan Johor Riau. Keluarga bendahara Johor yang mentadbir Pahang kemudian mengasaskan Kesultanan Pahang yang baru. Pengasasnya ialah Bendahara Siwa Raja Wan Ahmad. Wan Ahmad ditabalkan menjadi Sultan Pahang pada 12 Disember 1884. Dengan menggunakan gelaran sultan ini, maka muncullah Kesultanan baru di Pahang yang berdaulat dan kekal hingga ke hari ini. Kesultanan Perak diasaskan oleh keluarga diraja Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke-16. Kerajaan ini lahir selepas berakhirnya Kesultanan Melayu Melaka yang berpusat di Melaka.
Pada abad ke-15, Perak merupakan sebahagian wilayah naungan Kesultanan Melayu Melaka. Serangan Portugis telah menyebabkan Sultan Mahmud Shah dan keluarga meninggalkan Melaka dan akhirnya bersemayam di Kampar, Sumatera. Pembesar Perak bernama Tun Saban dan Nakhoda Kasim telah ke Kampar menjemput putera Sultan Mahmud Shah bernama Raja Muzaffar untuk ditabalkan sebagai Sultan Perak. Raja Muzaffar berangkat ke Perak bersama alat-alat kebesaran. Sebilah pedang cura simaja kini, sebilah keris, cap mohor, nobat, surat ciri. Baginda kemudiannya mengasaskan Kesultanan Perak pada 1528. Sultan Muzaffar Shah mendirikan pusat pemerintahan yang pertama di Tanah Abang, di pesisir Sungai Perak. Sultan Iskandar Zulkarnain telah memperkemaskan sistem pentadbiran negeri Perak dan mula guna Undang-Undang 99 Perak. Kesultanan Terengganu mempunyai kaitan rapat dengan Kesultanan Johor Riau. Pada 1708, Sultan Abdul Jalil menganugerahkan Terengganu kepada Tun Zainal Abidin, iaitu putera kepada Tun Habib Abdul Majid, Bendahara Johor Riau yang ke-11. Tun Zainal Abidin berangkat ke Terengganu diiringi oleh 80 orang keluarga Patani, juga membawa keris diraja, keris panjang nan cayam. Tun Zainal Abidin mengasaskan Kesultanan Terengganu pada tahun 1708 dengan gelaran Sultan Zainal Abidin I. Sultan Zainal Abidin I mendirikan pusat pemerintahan yang pertama di Tanjung Baru, Kuala Berang. Wilayah Terengganu semasa diasaskan meliputi dari Kemaman hingga Besut. Inilah keturunan yang mewarisi tahta Terengganu hingga ke hari ini. Sultan Zainal Abidin III merupakan antara Sultan Terengganu yang masyhur. Baginda terkenal sebagai Sultan yang membawa permodenan Terengganu. Beliau telah menggubal undang-undang tubuh, iaitu undang-undang bagi diri kerajaan Terengganu yang dikenali sebagai Itqan al-Muluk bi Ta'dil al-Suluk. Baginda juga memperkemaskan sistem sukat dan timbang, menubuhkan mahkamah syariah, menubuhkan pasukan polis dan membina istana maziah, iaitu istana rasmi bagi Raja Terengganu. Kesultanan Selangor diasaskan oleh keluarga diraja Bugis yang berpengaruh dalam Kesultanan Johor Riau. Pada abad ke-18, masyarakat Bugis semakin ramai menetap di Selangor. Pada ketika itu, Daing Celak yang berketurunan Bugis menjadi yang di-Pertuan Muda Kesultanan Johor Riau. Sultan Mahmud Shah iaitu Sultan Perak telah menabalkan Raja Lumu sebagai Sultan Selangor. Raja Lumu ialah putera kepada Daing Celak. Baginda dianugerahkan nobat dan cap mohor. Mengapa Raja Lumu menghadap Sultan Perak? Kerana tanpa daulat tidak boleh menjadi raja. Raja Lumu mengasaskan Kesultanan Selangor pada tahun 1766. Raja Lumu atau Sultan Salihuddin Shah mendirikan pusat pemerintahan pertama di Kuala Selangor. Sultan Alauddin Sulaiman Shah merupakan antara Sultan Selangor yang masyhur. Pada zaman baginda, banyak jalan raya dan landasan kereta api telah dibina. Pembinaan rumah dan kedai meningkat, terutama di Kuala Lumpur dan Kelang. Begitulah keempat-empat negeri yang mempunyai perkaitan dan mewarisi sistem pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka dan juga Kesultanan Johor Riau. Kesinambungan pengasasan kerajaan Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor menunjukkan penerusan tradisi kesultanan yang telah diamalkan oleh Kesultanan Melayu Melaka. Semoga kalian beroleh manfaat. Terima kasih.